Okey guys, sekarang dah sampai masa untuk aku ulas benda yang paling kontroversi pada masa sekarang. Adakah dominasi US dollar akan tergolek tak lama lagi? Sebelum tu, save video ni sebelum hilang. Okey guys, kalau korang perasan sebenarnya kita dah pun di dalam peperangan. Tapi peperangan ni bukan bermaksud tembak sana tembak sini, bukan melibatkan ketenteraan guys. Ini adalah peperangan Cold War. Maksudnya dia lebih melibatkan kepada geopolitical tensions dan juga economic strategy di peringkat antarabangsa. Untuk kita faham dominasi US dollar di peringkat antarabangsa ni, dalam Game of Thrones ni, kita kena faham tiga pihak ni. Pertama China, kedua Rusia dan ketiga Arab Saudi. Korang kena perhatikan diorang ni betul-betul guys. Ada orang cakap, bang, macam mana dengan negara BRICS? Tak apa, negara BRICS tu kita letak tepi dulu. Kita fokus kepada tiga orang ni. Pertama China. Kenapa China guys? Sebab kalau korang perasan betul-betul, sebenarnya China ni dia bertindak sebagai mastermind. China adalah player at the center of the game yang sedang menggerakkan semua ni guys. Diorang tahu sebagai the world reserve currency, US dollar ni bukan senang nak topple guys. Akan tetapi China ni dia ada strategi. Strategi apa? Nanti aku cerita kat korang. Kedua Rusia. Korang kena perhatikan Rusia ni. Sebab ada satu benda yang US dah buat yang memburukkan lagi kedudukan US dollar ni. Nak tahu apa? Nanti aku sembang. Ketiga, korang kena perhatikan betul-betul apa Arab Saudi buat. Kenapa? Sebab sebenarnya dalam game ni diorang adalah kingmaker. Keputusan diorang akan menentukan sama ada US dollar akan tergolek ataupun tak. Tapi guys, korang kena faham, untuk topple US dollar punya dominan ni, dia bukanlah satu kerja yang boleh dibuat semalaman. Dia melibatkan proses dan masa guys. Tapi kalau kita ambil daripada sudut masa, bilakah masa yang paling sesuai untuk kita attack US dollar ni? Jawabnya sekarang lah. Kenapa? Sebab US punya ekonomi sekarang in deep trouble guys. Diorang ada masalah inflasi, diorang ada masalah krisis perbankan. Benda ni menyebabkan keyakinan orang ramai dan juga pelabur terhadap ekonomi US ni semakin terhakis. Kalau semakin ramai orang percaya yang US akan masuk ke dalam kemelesetan, maka semakin itulah mata wang lain akan naik dan juga alternatif pelaburan yang lain seperti emas dan juga kripto pun akan naik. Akan tetapi, kalau kita nak faham macam mana US dollar punya dominan ni akan runtuh, kita juga kena faham macam mana diorang boleh jadi strong. Jadi kita kena faham sikit sejarah guys. Okey, sekarang aku nak cerita dekat korang macam mana sejarah US dollar ni boleh menjadi the world reserve currency dan juga digunakan secara meluas dekat perdagangan antarabangsa. Untuk faham benda ni, kita kena patah balik ke tahun 1970-an. Konsep petrodollar ni mula wujud pada tahun 1973. Pada masa tu, Presiden US dollar adalah Richard Nixon. Jadi apa Richard Nixon cakap dekat Arab Saudi? Dia cakap dekat Arab Saudi, apa kata kita offer you perlindungan ketenteraan dan juga supply of military weapon. Tapi sebagai balasan, korang kenalah gunakan US dollar untuk jual minyak korang. Bila Arab Saudi dapat balik hasil-hasil ni daripada dalam bentuk US dollar, diorang invest balik duit ni ke dalam US dollar dalam bentuk US Treasury Bill. US Treasury Bill dengan US Treasury Bond ni dua benda berbeza guys Dia Treasury Bills ni dia lebih kepada short term investment, lebih kurang dalam setahun macam tu. Menjelang tahun 1975, kebanyakan negara-negara OPEC ni dah gunakan US dollar sebagai mata wang untuk jual minyak diorang. Atas sebab itulah US mula menjadi mata wang yang digunakan untuk perdagangan antarabangsa dan menguasai 1/3 daripada perdagangan dekat dunia ni. Okey, korang nak aku sambung tak cerita ni? Kalau korang nak aku sambung, komen dekat bawah. Nak sambung akan tetapi